Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 5 efektif. Hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 5. Okey, bersama dengan Cikgu Norafidah binti Abdul Rahim. Okey, hari ini kamu akan mempelajari standard kandungan 1.1 iaitu kemahiran membuat keputusan dan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif. Okey, sistem reproduktif manusia. Standard pembelajaran kamu pula pada hari ini ialah 1.1.1 mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan. 1.1.2 memahami kaitan sistem reproduktif lelaki dan perempuan dengan asas kejadian manusia. 1.1.3 mengaplikasikan kemahiran mengira kitaran haid. Jadi standard prestasi kamu ialah mengaplikasikan kemahiran kitaran haid. Okey, mari kita tengok kesihatan diri dan reproduktif ataupun sistem reproduktif manusia. Sistem reproduktif manusia seperti minggu lepas cikgu dah maklumkan adalah merupakan satu sistem untuk membolehkan manusia meneruskan zuriat mereka. Sistem reproduktif lelaki berbeza dengan sistem reproduktif perempuan, iaitu kedua-dua sistem reproduktif ini akan matang apabila kanak-kanak lelaki dan perempuan mencapai akil baligh. Okey, kamu tengok sistem reproduktif lelaki terdiri daripada zakar, testis dan skrotum, manakala sistem reproduktif perempuan terdiri daripada tiub, fallopian, faraj, uterus dan ovari. Okey. Jadi apabila proses perkahwinan berlaku, maka akan berlakunya perhubungan yang sah antara lelaki dan perempuan. Okey, persenyawaan boleh berlaku secara halal atau haram melalui hubungan seks antara lelaki dan perempuan. Okey, hubungan yang sah adalah melalui perkahwinan. Jadi jika seorang lelaki dan perempuan yang belum berkahwin, mereka adalah sangat ditegah dan di dalam Islam kita sangat dilarang melakukan perhubungan tanpa perhubungan yang sah. Okey, setiap murid mestilah menjaga maruah diri dan keluarga serta tahu apa yang boleh dan tidak boleh semasa berinteraksi antara lelaki dan perempuan. Okey. Okey, jadi kejadian dalam proses bila ada hubungan lelaki dan perempuan, maka akan terbentuklah atau terlahirlah bayi. Jadi prosesnya macam inilah. Kamu tengok di muka surat 75. Di muka surat 75 ni persenyawaan berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faraj dan bersatu di dalam ovum. Di dalam ovum. Kemudian terbentuklah janin, janin daripada seketul darah, kemudian menjadi daging, seterusnya menjadi zigot dan kemudian menjadi embrio dan kemudian lahirlah seorang bayi. Okey, itu. Okey, seterusnya tajuk utama kita hari ini ialah kitaran haid. Okey, muka surat 76. Setiap wanita yang sudah mencapai umur baligh akan keluar darah haid pada setiap bulan. Jadi setiap orang ataupun setiap wanita kitaran haidnya adalah berbeza antara satu sama lain. Secara umumnya, tempoh kitaran haid setiap wanita secara puratanya ialah 28 hari dan melalui 3 fasa iaitu fasa pembaikan, fasa subur dan fasa prahaid. Jadi kita tengok kitaran haid tu, kamu boleh nampak jika tarikh permulaan haidnya ialah pada 1 hari bulan,
maka dia akan hari pertama kedatangan haidnya yang seterusnya. Hari seterusnya ialah 28 hari bulan yang seterusnya. Okey, contoh pengiraan haid wanita. Contohlah bagaimana contoh Lisa. Contoh Lisa bagaimana dia nak kira haidnya. Okey, sebagai contoh. Hari pertama haid Lisa adalah pada 3 Februari. Selepas 28 hari, kitaran haid Lisa adalah pada 2 Mac. Lisa dijangka akan kedatangan haid lagi pada 29 Mac, 25 April dan 23 Mei dan seterusnya. Kamu boleh tengok dalam kalender tu. Lebih kurang begitulah kita kira. Jadi, marilah kita cuba. Bagaimana kita nak kira haid Shirley pula jika pada haid pertama Shirley ialah pada 11 Februari berdasarkan kalender di halaman ini. Bilakah hari pertama kitaran haid Shirley? Untuk bulan Mac, April dan Mei. Jadi, kamu boleh cuba jawab dan maklumkan kepada cikgu. Seterusnya, mengapa kita perlu mengira kitaran haid? Apa kepentingannya? Dengan mengira kitaran haid, kita dapat mengesan masalah kesihatan dan boleh merujuk dengan doktor sekiranya haid kita terlalu cepat atau terlalu lambat dari tempoh kebiasaannya. Selain itu, kita boleh juga menentukan sekiranya kita boleh tempoh kedatangan haid melebihi 15 hari. Jadi kemungkinan kita kita mempunyai masalah dalam tubuh kita. Yang seterusnya, haid tidak berlaku. Jadi kita boleh berjumpa dengan doktor. Mengapa seorang perempuan? Ada juga seorang perempuan yang tidak langsung didatangi haid. Jadi mungkin ada apa-apa yang berlaku dalam diri wanita tersebut. Jadi kepentingan yang kedua ialah dapat merancang kehamilan selepas perkahwinan. Jadi wanita yang sudah berkahwin untuk menjarakkan anaknya, anak ataupun bilangan anak. Jadi bila datang haid kita kira dengan betul dapat merancang kehamilan. Okey. Seterusnya, mari kita buat latihan sikit. Jadi semua murid lelaki ataupun perempuan mesti tahu bagaimana untuk mengira kitaran haid. Lelaki mesti juga tahu. Nanti bila kamu dah besar, kamu juga perlu tahu bagaimana untuk mengira kitaran haid isteri kamu. Okey, mari kita tengok. Contoh yang kita bagi sekarang ialah Lisa. Lisa pada bulan Februari, haid pertama Lisa ialah 3 Februari. Pada Mac, Lisa akan datang haid pada 2 Mac dan 29 Mac. Pada April, Lisa akan datang haid pada 25 April dan Mei pada 23 Mei. Jadi untuk Salma, Aina dan Fatin, kamu boleh kira sendiri dan isikan dalam jadual yang cikgu sediakan. Jadi siapa-siapa yang ada kemudahan printer, kamu boleh print dan kamu isi jawapan di dalam peta. Murid yang tiada printer boleh menyalin jadual ini dan isikan jawapan, kemudian kamu hantar kepada cikgu di dalam grup WhatsApp. Okey, selamat belajar. Terima kasih. Jumpa lagi di minggu hadapan.